Anak menakan ni, dia ambil geran tanah, dia pi jual, dapat duit, 1 sen tak dapat, Pak Long tak dapat, Mak Ngah tak dapat, Mak Lang tak dapat, apa pun tak dapat. Anak menakan ni, dengan dia, dengan geran, dengan duit, lesap, hilang. Apa hukum duit yang dia ambil itu? Fannaru aula bih, maka neraka lebih layak bagi daging yang tumbuh daripada duit tu. Bismillah. Suara saya jelas? Alhamdulillah. Gambar saya jelas? Okey. Saya sebenarnya jauh sikit dari kamera saya ni. Okey. Bismillah. Kita mula insya-Allah. Boleh? Tak basuh. Okey. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Muslimin, muslimat, tuan-puan, ibu ayah, haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur pada Allah. Dapat sama-sama kita bertemu, kita berkumpul pada malam ini, dan mudah-mudahan majlis kita ini dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Bila radhiyallahu anhuma maksudnya ayah dan anak dua-duanya sahabat Nabi. Kedua-duanya diredai Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Nu'man itu sahabat, Bashir itu pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nu'man, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini saya yakin ibu ayah, tuan-puan dirahmati Allah ada yang pernah dengar, malah mungkin ada yang pernah ataupun hafal hadis ini. Hadis ini berbunyi, kata Nu'man, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun. Sesungguhnya benda yang halal itu bayyin, terang. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya benda yang haram itu terang. Nabi sebut benda halal tu jelas dia halal. Beras, nasi, ikan, apa juga, sayur, buah, halal, tak ada masalah. Wa innal harama bayyinun, benda yang haram itu jelas. Arak itu haram. Orang bukan Islam pun tahu, orang Muslim tak boleh minum arak. Begitu juga daging-daging haiwan yang tak dibenarkan oleh syarak, khinzir, anjing, kucing, tak boleh dimakan oleh orang Islam.
dan pengharaman itu bayin, terang. Tak ada orang tanya, boleh ke tak boleh makan ni? Tak ada. Jelas haram. Yang halal itu terang, yang haram itu terang, kata Nabi SAW. Wa bainahuma umur mushtabihat. Dan di antara halal dan haram yang terang itu, di antara keduanya ada perkara yang syubhah, mushtabihat. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Nabi kata dalam hadis ini, tak ramai manusia tahu benda yang kelabu di tengah-tengah itu putihkah dia atau hitamkah dia, sebab dia duduk tengah-tengah. Kalau halal jelas putih, kalau haram jelas hitam, dia kelabu. Orang Jawa kata grey area. Dia duduk tengah-tengah. Dan Nabi kata ramai orang tak tahu ini apa ni, kategori apa ni duduk tengah-tengah. Famanittaqa syubuhati istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Nabi kata orang yang bila dia tahu benda ni putih ke hitam, macam kelabu lah, tak pastilah, dia tinggalkan benda itu. Istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Dia telah menjaga kehormatan, dia telah menjaga akan kemuliaan agamanya dan dirinya. Maksudnya apa? Nabi suruh avoid. Nabi kata kalau tak pasti, avoid, tinggalkan. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Nabi kata dalam hadis riwayat Abdullah An-Nu'man bin Bashir ini, siapa yang buat benda syubuhat, waqa'a fil haram, dia masuk dalam benda haram. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi. Seperti seorang penggembala, dia gembala kambing dia betul-betul di tepi satu kawasan yang mana kawasan itu adalah milik orang lain. Kalau dia menggembala kambing di sebelah taman istana, risiko dia untuk kambingnya termasuk ke dalam pagar istana itu sangat cerah. Sebab apa? Sebab dia bergembala kambing betul-betul di tepi pagar istana. Ala wa inna likulli malikin hima. Kata Nabi SAW, ketahuilah, ala, ketahuilah, wa inna likulli malikin, bagi setiap raja itu hima, dia ada kawasan larangan dia. Bukan kata raja lah, kita pun bilik tidur kita dengan isteri kita adalah hima, kawasan haram untuk anak kita. Nak masuk, minta izin ayah, ayah nak masuk, mak nak masuk. Kalau dia seorang bos, bilik dia tu kan, kadang-kadang kerani dia ke PA dia pun tak boleh. Kalau saya nak kemas, saya panggil awak. Kalau saya tak ada dalam bilik saya, jangan masuk. Seorang bos kata macam tu. Itu dia punya teritori dia, kawasan jajahan dia. Jangan suka-suka masuk. Kalau negara, sempadan negara lah, ada askar yang jaga di sempadan Thailand, sempadan Tambak Johor. Bukan boleh masuk suka-suka, kena ada pasport, kena ada visa dan sebagainya. Maka kata Nabi SAW, ala wa inna likulli malikin hima. Setiap raja itu dia ada kawasan teritori dia, orang lain tak boleh masuk. Jangan ceroboh kawasan itu. Ala wa inna himallah maharimuh. Kata Nabi, ketahuilah, ala, ketahuilah, wa inna himallah, sesungguhnya kawasan larangan Allah itu, kawasan yang jangan langgar tu, maharimuh, apa yang Allah haramkan. Kata orang Kedah, orang Yan, don't cross the border. Sebab saya baru nampak Pak Lah baru masuk tu, tiba-tiba ada jadi keluar Kedah. Maksudnya ini pagarnya, don't cross the border, jangan lebih daripada pagar, jangan langgar apa yang Allah kata tak boleh. Allah kata jangan rasuah, jangan. Buat juga. Awak sudah cross the border, awak sudah langgar kawasan yang dibenarkan. Bukan saja hukum Allah, hukum dunia pun double line, langgar. Tak ada JPJ tak apalah, kalau ada, sadaqallahul azim, dia tunggu kat depan, siap lah. Berapa sekarang kalau langgar apa ni, langgar double line, 300 ke. Kalau manusia pun, dunia pun ada dia punya peraturan dia, apatah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di hujung hadis itu kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam setiap jasad itu mudghah, ada seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, baik daging itu baik seluruh tubuh badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau rosak seketul daging itu rosak seluruh badan. Ala wahya al-qalb, ketahuilah itulah qalbu, hati. Qalbu ini apa? Daripada perkataan qalaba, taqalluba. Apa ni maksudnya? Dia tak reti duduk diam. Dia macam air tu. Air kalau masak, bila dia mendidih kan dia blub 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 tu. Itu qalaba. Qulub, hati. Hati ni sifat dia tak duduk diam. Hari ni dia sedih, sekejap lagi kan dia gembira, lepas tu kan tiba-tiba dia rasa sunyi, lepas tu kan dia rasa bosan, lepas tu kan tu hati. Dia berbolak balik. Sebab tu doa Nabi ajar, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan bagi hati yang tak tentram ni, dia memang bersifat tak reti duduk diam. Lepas tu dia lagi kacau lagi. Kita minta Allah bagi hati tu tentram, hati yang mutmainnah, hati yang sejahtera. Ala wahya al-qalb, ketahuilah itulah hati. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini hadis sahihaini, disahihkan oleh dua imam. Imam Bukhari pun kata sahih, Imam Muslim pun kata sahih. Ini antara hadis-hadis masyhur. Muslimin muslimat ibu ayah yang dirahmati Allah, sebab apa saya bawa mukadimah hadis ini tentang benda yang halal, benda haram, benda syubhah ni? Sebab sekejap lagi kita nak masuk kitab. Malam ni kita nak belajar, kita nak baca tentang perut. Apa itu perut, fungsi perut dan sebagainya. Maka bila sebut pasal perut, ada satu hadis Nabi SAW yang sangat relevan dengan perut. Kata Nabi, kullu lahmin nabata min haramin fannar aula bih. Setiap daging dalam badan kita yang tumbuh, nabata, tumbuh, min haramin, daripada sumber yang haram, fannar aula bih, neraka sahaja yang layak untuk daging itu. Maksudnya kalau benda yang masuk dalam tubuh badan kita haram, wa na'udzubillah, tak ada benda lain yang layak untuk diberikan, untuk dijadikan balasan kepada daging yang tumbuh daripada benda haram tu, fannar, kecuali neraka. Maksudnya apa? Itu bukan satu benda kecil. Nabi bagi larangan keras, jangan masukkan benda haram dalam tubuh badan. Dan benda haram ini, ibu ayah yang dirahmati Allah, dia ada dua. Haram secara aini, haram secara hukmi. Benda yang haram secara jelas, jangan makan khinzir, jangan buat sup anjing, jangan makan ular. Itu benda yang haram secara ain. Kita tengok tahu, ini apa ni? Ular. Tapi sedap ni, ular masak kari. Tak boleh. Secara zahirnya, benda tu tak boleh makan. Ada benda yang dia haram secara hukmi. Ini apa dia? Contoh, saya bagi contoh. Beli beras guna duit curi. Beli beras guna duit pusaka yang disalahgunakan. Jangan. Tapi ini beras. Ya, beras itu halal. Tapi sumber duit untuk membeli beras yang diberi kepada anak bini makan itu, sumbernya haram. Maka apakah hukum beras itu? Jangan ceritalah duit rasuah bawa pergi umrah kan? Tanah pusaka, seorang anak cakap, dia kata, makcik, ni tanah arwah atuk ni biar saya jual. Nanti dah dapat saya jual tanah arwah atuk ni, duit ni saya bagi kat Pak Long, Pak Angah, Mak Lang, Mak Angah semualah dia bagi. Sebab itu memang harta pusaka atuk. Atuk meninggal, anak-anak atuk semua dapat. Anak menakan ni, dia ambil geran tanah, dia pergi jual, dapat duit 1 sen tak dapat. Pak Long tak dapat, Mak Angah tak dapat, Mak Lang tak dapat, apa pun tak dapat. Anak menakan ni dengan dia, dengan geran, dengan duit, lesap, hilang. Apa hukum duit yang dia ambil itu? Fannaru aula bih, maka neraka lebih layak bagi daging yang tumbuh daripada duit tu. Jangan main-main.
adalah amat rugi. Keseronokan yang sementara dibalas dengan azab pedih yang berkekalan. Rugi kan? Sedapnya sekejap je, tapi dia punya merana dia, wa na'udzubillah kan? Dunia pun begitu. Katalah seorang lelaki, dia pergi merompak rumah orang, dapat duit. Duit tu pun dia guna habis. Lepas tu kena tangkap polis. Merana tu, duduk penjara, kena hukum dalam penjara. Seorang lelaki, dia rogol seorang perempuan. Kesedapan yang sementara tu, masuk penjara 20 tahun, kena sebat 15 kali ke apa ke, tu dia. Allah nak tunjukkan dekat dunia pun nampak macam tu. Benda yang kamu ingat nikmat sekejap, tapi kalau benda tu salah, hukum dia panjang. Begitu juga dalam dunia ni, kalau buat benda salah, benda tu nampak, oh seronok sekejap lah, ambil duit rasuah seronok, tapi dekat sana menjawab, dekat sana teruk kena balun. Wa na'udzubillahi min zalik. Muslimin muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah, begitu juga hari ini bila kita lihat apabila benda-benda yang tak pasti, ni kita nak cerita halal, jelas dah benda halal. Ikan, kita berniaga, dapat duit, duit tu kita guna beli ikan, beli beras, beli sayur, halal insya-Allah, makanlah. Arak apa semua jangan beli, haram. Benda tengah-tengah, benda tak pasti, Nabi kata jauhi. Hari ni apa benda? Contohnya pelaburan mata wang, forex.